Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini ya untuk sesi PDPR minggu selepas cuti tahun baru Cina ni. Jadi saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihatlah, keadaan yang baik untuk kita teruskan PDPR kita hari ini. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita sama-sama membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Jadi kalau awak masih ingat minggu lepas kita bincang tentang deria pendengaran ni. Deria pendengaran, fungsi telinga, struktur telinga. Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan topik kita iaitu deria bau dan deria rasa. Kita akan bincang ini dua jenis deria lah. Deria bau, hidung dan deria rasa. Deria rasa, organ deria dia ialah apa? Lidah. Cuba tengok gambar. Hidung. Ajaib hidung manusia ni. Tuhan buat hidung manusia ni boleh hidup berbagai-bagai jenis bau. Macam-macam bau dia. Bau yang harum ada. Bau yang kurang harum, bau yang busuk pun ada ni. Macam rasa pun juga lidah kita ni. Macam-macam rasa kita boleh. Jadi hari ni kita akan tengok tentang dua jenis deria ni. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita akan tengok struktur dan fungsi komponen dalam hidung ya. Okey, yang kedua mekanisme bau, macam mana hidung kita berfungsi. Yang ketiga kita akan tengok struktur dan fungsi lidah. Okey. Yang keempat mekanisme rasa dan yang kelima apa kaitan ataupun hubung kait antara hidung dan lidah kita. Dia bekerjasama dalam menjalankan fungsi tertentu ya. Okey, kita tengok yang pertama, deria bau. Deria bau, bila sebut deria bau, organ deria yang terlibat ialah hidung. Hidung. Dan hidung kita seperti yang kita telah bincang pada hari itu, hidung kita boleh mengesan rangsangan. Rangsangan yang dikesan oleh hidung ialah apa? Bahan kimia di udara. Okey. Jadi sebenarnya setiap bahan yang mempunyai bau, bunga ke, minyak wangi ke, makanan ke, sampah ke, dia mengeluarkan bahan kimia ya. Bahan kimia tadi akan terbebas ke udara, masuk oleh udara ni semua oleh udara dan masuk oleh hidung kita. Bila masuk oleh hidung kita ni berupaya untuk mengesan bahan kimia tadi. Contoh kita ambil minyak wangi dia, contoh minyak wangi, kita spray minyak wangi. Bila kita spray minyak wangi ni, bahan kimia ni dalam ni bahan kimia. Bahan kimia ni akan keluar ke udara, terbebas ke udara. Gerok makanan daripada dapur. Goreng duduk dapur jauh dia. Siapa bau sini? Maksudnya bahan kimia tu gerok dari udara masuk oleh hidung. Lepas tu kita boleh bau, macam-macam bau ada. Bunga ros. Bunga ros mengeluarkan bahan kimia. Bahan kimia ni. Okey. Jadi fungsi hidung kita ialah mengesan bahan kimia yang ada di udara dan menghantar isyarat impuls daripada hidung ni ke otak. Sampai di otak, barulah otak kita ni akan tafsir maklumat. Okey, ini bau bunga ros. Ini bau daun pandan. Ini bau busuk. Ini bau durian. Okey, ini bau orang kentut. Macam-macam ada deh. Okey, seterusnya kita akan tengok. Awak boleh rujuk buku teks ya. Saya harap semua pelajar boleh buka buku teks. Tengok buku teks tu, gambar rajah hidung kita tu. Kita akan bincang struktur hidung. Hidung kita ni, kalau awak tengok hidung, di luar ni nampak hidung ni. Hidung masing-masing ada hidung, ada lubang hidung. Lubang hidung dalam ni ada ke apa? Bulu hidung. Apa fungsi bulu hidung? Bulu hidung ni kerja dia untuk menapis habuk lah, habuk yang masuk. Kalau awak perasan hidung kita dalam ni lembab dia, sentiasa lembab. Tujuan lembabnya ke apa? Untuk memerangkap habuk. Yang kedua untuk memerangkap bahan kimia yang masuk tu lah. Dalam hidung kita kecil, cuba awak tengok sini. Ni saya lebar ni. Ni mula dengan ni, sini lubang hidung. Lubang hidung, sini ada dua lubang hidung. Lepas tu
yang kita sedut, udara yang kita bernafas ni masuk. Dia masuk semua sekali lah, dengan habuk, dengan beg kimia ada di udara tu masuk semua sekali. Masuk dalam lubang hidung, pergi ke yang pertama lubang hidung, yang kedua pergi ke rongga hidung, ataupun dalam setengah buku disebut rongga nasal, rongga hidung. Di dalam rongga hidung kita ni ada kita panggil ke apa ni? Kita panggil sel deria bau. Sel deria bau ni duduk di mana? Duduk di dalam rongga hidung. Okey, sel deria bau kita ni bersambung dengan saraf. Saraf ini akan menghantar isyarat ke otak lah. Okey, saraf ni. Okey, dan cuba awak tengok di sel deria hidung ni dia ada bahagian ni, mukus. Dia mengeluarkan mukus. Mukus tu macam cecair lah, macam cecair lembab hidup kita ni. Okey. Mukus ni kalau ada bakteria, kalau ada virus masuk, ada kuman masuk, dia jadi beringu, sesama dia. Perasan tak tanya sesama, penuh ingu oleh hidung, penuh. Mukus ni dikeluarkan terlampau banyak. Sebab kuman masuk, dia jadi tak sihat. Tapi tanya orang sihat normal, dia keluar cukup-cukup je lah. Agar kawasan hidung kita ni lembab ya. Senang untuk memerangkap bahan kimia yang masuk. Okey, yang ini kita panggil sebagai sel deria bau ataupun reseptor bau. Ini penting ni. Sel ini boleh mengesan bahan kimia yang ada di dalam udara yang masuk dalam hidung lah. Okey. Hidung. Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok mekanisme bau. Macam mana hidung kita boleh mengesan pelbagai bau ni. Yang pertama, cuba tengok gambar ni. Gambar satu orang yang sedang menghidu bau bunga ros. Seperti mana yang saya sebut tadi, bunga ros ni dia mengeluarkan bahan kimia. Bahan kimia bunga ros. Bahan kimia bunga ros ni tak sama dengan bahan kimia bunga-bunga lain. Dia ada unik tersendiri ya. Bahan kimia ni masuk dalam hidung melalui lubang hidung, lepas tu pergi ke rongga hidung, rongga nasal. Okey, di rongga hidung ni ada apa tadi? Ni di sini ada sel deria bau. Sel deria bau tadi akan mengesan bahan kimia yang masuk tadi, dan isyarat impas tadi akan dihantar melalui saraf ke otak. Sampai di otak, kalau otak kita ni pertama kali menghidu bau ni, kita tak tahulah. Ni mau lagu ni bau, lagu ni bau ni. Bau minyak wangi ni kita tak aje bau. Tapi kalau kita pernah bau dah, bau contoh bau bunga ros. Walaupun kita pejam mata, kita tahu dah ini bau bunga ros, sebab dalam ni ada dah maklumat. Maklumat ni sipil. Kalau dah kita pernah hidu kan. Okey. Cuba tengok sini. Sel deria bau ni amat halus, diseliputi dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impas yang akan dihantar ke otak. Jadi cuba tengok ni cabaran minda soalan buku teks tu. Mengapa seseorang menghidap sesama lazimnya tidak dapat mengesan bau? Bila sesama dalam hidung ni penuh dengan hingu, sumber habis. Bila tersumbat habis hidung ni dengan hingu banyak dah ni, bahan kimia daripada bunga ni boleh tak masuk? Boleh tak masuk? Tak boleh masuk. Bila bahan kimia ni tak boleh masuk, ada tak dia dapat bau bunga ke bau apa-apa? Tak dapat lah. Jadi jawapannya tak dapat. Sebab apa? Sebab bahan kimia sudah pun tidak dapat masuk ke dalam hidung. Okey. Kita tengok macam mana hidung kita berfungsi ya. Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about your sense of smell. Throughout the day, you are exposed to many different types of smell. Think of coffee or maybe a flower. But how does your brain sense these different smells? Your sense of smell originates in your nose. When you breathe in, odorants from these different objects travel into your nasal cavity and reach the olfactory epithelium.
The olfactory epithelium contains mucus, which traps these odorants, and this activates receptors found in the olfactory epithelium. We have around 450 different types of these receptors, and each one can detect a slightly different smell. Once an odor molecule binds to a receptor, it initiates an electrical signal that travels from the sensory neurons to the olfactory bulb, which is a structure at the base of the forebrain that relays the signal to the brain. This smell information also goes to the thalamus, a structure that serves as a relay station for much of the sensory information coming into the brain. The thalamus transmits some of this smell information to the hippocampus, which is a key brain region involved in learning and memory. This explains why some smells bring back vivid memories whenever you encounter them. So there we go, you have the nose, the brain, and smell that helps you sense the world around you. Thanks for watching, and Mumu Math uploads new math and science video every day. Please subscribe and share. Kijangnya daripada haiwan. Dalam perut dia tu ada satu pundi. Pundi tu ada kasturi. Kasturi tu agak proses untuk menghasilkan minyak wangi lah. Selain daripada kasturi, gaharu, ud sebut ud daripada kayu ya, gaharu bau-bauan yang wangi lah. Okay, hidung. Jahit dia hidung kita dia. Seterusnya kita akan tengok untuk deria yang kedua ini ialah deria rasa, lidah ya. Lidah, tengok yang makan sekarang ini. Organ deria yang terlibat ialah lidah. Kalau hidung boleh mengesan bahan kimia di udara, lidah pun lebih kurang juga bahan kimia di dalam makanan dan minuman. Bahan kimia. Contoh kita ada air kosong. Katalah kita ada air kosong, air masuk ni. Air masuk ni kalau kita minum, tawar rasa ni. Tawar tu sebenarnya tidak ada rasa ya. Ambil gula sikit, bila bubuh gula, gula tu bahan kimia. Gula tu jadi minum rasa manis. Jadi sebenarnya lidah kita boleh mengesan bahan kimia gula tadi dalam air. Ataupun kita bubuh garam ke, kita bubuh perasa ke. Okay, bahan kimia ya. Jadi lidah kita ni mengesan bahan kimia di dalam makanan ataupun minuman. Dan menghantar isyarat impas tadi ke otak untuk mentafsirkan maklumat tadi sebagai rasa lah. Sampai di otak barulah kita tahu rasa ni rasa manis. Jadi selain daripada merasa, lidah kita juga Tuhan buat ni berfungsi untuk bercakap. Lisan, bahasa Arab panggil lisan ni, lidah ni. Lisanun, bercakap. Tak ada lidah ni tak boleh kecek payah nak kecek. Okey. Jadi setiap bahan kimia, bahan makanan tu yang masuk dalam mulut kita tu dia ada bahan kimia ya. Bahan kimia ini memberikan pelbagai jenis rasa. Kalau gula rasa manis, garam rasa masin, buah lima rasa asin ni. Jadi kita tengok apakah jenis-jenis rasa yang boleh dikesan oleh lidah. Buka buku teks lah tengok. Kita tengok struktur lidah dulu. Rajin jelek tu. Tak jelek daripada cermin ya, rajin jelek dia. Daripada cermin, kalau kita tengok daripada cermin lidah kita ni ada macam apa? Bulu-bulu halus ni. Bulu-bulu halus tu dia panggil tunas rasa. Tunas rasa ya, atas lidah kita ni nampak bitik-bitik ni tunas rasa. Tunas rasa ni adalah reseptor lah. Reseptor yang ada pada permukaan lidah kita atas tu untuk mengesan bahan kimia yang masuk. Jadi setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor. Lidah kita ni terdiri daripada terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Papila ni bitik-bitik kecil ni. Papila. Ni papila ni. Sebitik. Lepas tu pada papila ni pula ada beratus-ratus tunas rasa kuning ni. Tunas rasa. Dan pada satu tunas rasa tu ada banyak pula, ada 50 reseptor rasa. Reseptor inilah mengesan
jenis-jenis rasa ya kita tengok tadi. Tunah rasa ni gambar. Ni papila ni. Gambar papila kan. Okey. Tunah rasa. Rasa ke apa? Manis, masing, masam, apa lagi? Pahit dan satu lagi umami. Kalau pedah ada rasa pedah. Suruh pedah dia. Pedah. Pedah dalam bahasa Inggeris sebut hot. Pedah tu panas ya, hot. Lidah kita jadi panas. Lidah kita ni ya sebahagian daripada kulit. Nanti kita akan belajar kulit ya. Kita belum bincang lagi kulit. Hot. Jadi panas. Ni gambar lidah ya, gambar dekat lidah. Okay. Seterusnya ni jenis kita tengok buku teks ni, gambar buku teks ya ni. Kita tengok jenis-jenis rasa yang boleh dikesan oleh lidah ya. Bahagian depan ni rasa manis. Okey, lepas tu kita ada rasa masing. Rasa sini rasa masam. Lepas tu kita ada rasa pahit. Dan tengah ni rasa umami. Okey. Umami. Umami ni apa dia umami ni? Rasa umami. Umami dikelaskan sebagai rasa yang asas. Maksudnya rasa yang asas, bukan rasa jadi bercampur masih manis lah. Rasa asas. Okey, umami ni rasa seperti Ajinomoto ya, sebut monosodium glutamat. Jadi rasa lazat seperti rasa daging dalam sup, rasa bahan penampaian seperti keju, cendawan atau monosodium glutamat. Ini rasa umami ni. 5 jenis rasa. Okey, jadi kita akan tengok ya bagaimana lidah kita mengesan rasa. Okay. Smile and learn. Today, we're going to learn about the sense of taste. Sense of taste. Deria rasa. Have you noticed how salty this popcorn is? Or how sour this lemon is? Why do foods taste differently? All this is possible thanks to the sense of taste. The sense of taste allows us to identify and learn how foods taste. The tongue is the sensory organ responsible for tasting. The tongue is covered with bumps called taste buds, also known as papillae, in charge of collecting information about different tastes and send it to the brain through the taste nerves. There are different types of taste buds grouped in separate parts of the tongue. The basic tastes that taste buds are able to identify are 5: sweet, salty, bitter, sour, and umami. That's it, you heard it right. Umami is the word we use to refer to incredibly delicious foods. The taste buds for sweet are on the tip of the tongue. The salt buds are on either side of the tongue. And the bitter taste buds are in the center of the back of the tongue, near the throat. The umami buds are in the middle of the tongue. The sour buds are located on either side and lower part of the tongue. There are many hints of flavors and savors produced by combining these 5 basic tastes. Did you know that the sense of taste and hearing communicate? That's why when we have a cold, food doesn't taste as good as it normally does. How interesting, right? Imagine eating this fruit. When we put it in our mouth, chemical substances in the apple communicate with the taste buds on the tongue.
Okey, jadi sekarang kita akan tengok apa hubung kait deria rasa dan deria bau. Deria bau ni Tuhan buat ada kaitannya dengan deria rasa. Kalau kita makan dalam keadaan tutup hidung, tengok gambar ni. Gambar budak ni tutup hidung, makan. Jadi sebenarnya makanan, salah satu nikmat makanan tu dia ada bau. Contoh kita makan pulut duyeh ni. Pulut duyeh, bau tu sedap dah dia. Jadi kalau tak ada bau, tutup hidung sebab hidung sesama ke, dia kurang sikit. Sedap rasa makanan tu. Jadi contohnya kita nak makan kita bau. Bau sedap dah. Jadi lidah kita ni tunah rasa ni berfungsi bila dia ada dengan baik, bila berfungsi dengan baik bila dia berada dalam keadaan lembab ya. Ada air liur banyak. Contoh tak terawak bayangkan kita nak makan masing-masing. Dia mata mak makan masing-masing. Air liur tu banyak. Time puasa ke? Tu air liur banyak nak betul-betul dia. Sebab apa? Sebab bau masuk sampai di otak kita jadi terliur, maka ia tubik air liur banyak. Jadi lidah kita ni kalau contoh kita lap kering lidah ni, ambil masing-masing tok atas lidah. Bila dia kering dia kurang sikit dia punya sensitif dia lidah kita tu lah. Okey. Ni aktiviti buku teks ni. Ada kotak 2-3 jenis ni. Kalau sekolah boleh buat ni. Tutup hidung tu terang minum. Lepas tu suruh dia teka dia. Time buka hidung boleh teka air leci ada bau. Air oren ada bau, tapi kalau tutup hidung dia suka untuk kita teka bau ya. Jadi bila kita buka hidung tu bau senang sikit. Jadi ni soalan dia kan. Okey. Okey, mengapakah makanan yang panas lazimnya berasa lebih enak? Bila panas ni tunah rasa ni berfungsi dengan lebih baik lah. Jadi bukan panas tu, dia hangat. Okey. Ini berkaitan dengan apa tu bila time sesama makanan jadi kurang sedap dia sebab deria bau kita telah pun tidak berapa berfungsi lah. Jadi tak sedap. Jadi contohnya kalau kita ada anak ke, ada adik-adik kecil ke, nak makan ubat, tak suri dia nak muntah, okay? Kita tutup hidung makan ubat. Baru senang sikit nak suap ubat. Okey. Ni deria rasa dibantu oleh deria bau. Kerana rongga hidung bersambung dengan rongga mulut. Jadi benda ni kita tidak dapat merasa makanan tersebut kurang sikit rasa dia lah. Okey. Rasa makanan juga dipengaruhi oleh deria penglihatan. Kita tengok pun dia bagi maklumat dah, dia saling berkaitan. Contoh kita nak makan contoh nak makan nasi lemak ni. Bang mula-mula. Lepas tu tengok ada nasi lemak. Lepas tu sampai di otak kita tafsir lah kan ni. Betul lah perut lapar kan. Ya, dia rasa ni, dia rasa kita ni jadi tubik air liur banyak. Ready dah untuk kita makan ya. Okey, ni ada soalan latihan lah. Soalan latihan untuk hari ini. Para pengadil suatu pertandingan masakan seperti yang ditunjukkan menggunakan beberapa jenis deria. Menyatakan jenis deria yang digunakan oleh pengadil untuk menjalankan tugasan ataupun penilaian mereka. Yang pertama, deria ke apa? Awak jawab sendiri dah. Ada banyak deria yang terlibat ni. Apakah jenis deria yang dihubung kaitkan dengan deria rasa? Jadi, sekian dululah kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pada waktu yang berikutnya. Jadi, cikgu harap awak boleh buat nota. Buat nota, lukis gambar rajah dan struktur dia tadi dan jawab soalan ni dah. Jadi kita jumpa pada waktu yang berikutnya. Assalamualaikum.